Kita nak kembali bersama dengan Ahmad Fetri Yahya untuk merungkai kisah di sebalik usah kita pandang enteng isu meroyan ini. Nak bersama dengan pengamal warisan Perbidayaan Melayu Lama iaitu Puan Siti Aisyah Abdul Rahman. Silakan Fetri. Baik, isu yang amat penting dan juga genting untuk kita bincangkan. Dan sebelum kita muncul media sosial dan sebagainya dengan pelbagai perkara yang tular, saya masih ingat pelbagai kejadian seperti ibu yang mana menggunakan tali pada dawai dan sebagainya untuk mencekik anak sampai mati. Ada kes dia hubankan bayi keluar dan sebagainya. Itu mungkin perkara yang amat menyedihkanlah. Sebab bila kita terima bayi pastinya adalah satu perkara yang sangat mengembirakan. Tapi jika ada berlaku perkara yang macam negatif, yang macam benci anak, mungkin ada sesuatu yang tidak kedam. Itu antara perkara yang penting akan kita bincangkan. Dan saya akan bersama dengan dimaklumkan tadi Puan Siti Aisyah Abdul Rahman, pengamal warisan Perbidayaan Melayu Lama dan juga mengalami pengalaman ibu yang meroyan ini begitu banyak sekali. Kita perlusi lagi. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Ya, isu meroyan ini penting untuk kita bincangkan. Ya, terutama bila sebenarnya memang ada tapi mungkin tak digembang-gemburkan ya. Cuma yang terbaru inilah kes melibatkan pembunuhan bayi, amat menyedihkan sekali. Jadi kalau mengikut pengalaman mungkin bondanya sendiri pun terlibat dengan perbidayaan ya? Ya, saya dapat. Saya mewarisi daripada ibu saya sendiri amalan Perbidayaan Melayu Lama ni. Dan kami bermula sejak dia dah sembuh daripada penyakit wanita lah yang kita panggil meroyan. Ya. Dan bila sebut tentang wanita memanglah ada kaitan rapat dengan emosi ya. Ya, betul. Hormon juga. Betul. Jadi dalam konteks perbidayaan dan juga mungkin pengalaman yang luas yang diamalkan, faktor utama meroyan ini adakah semata-mata kerana hormon dan emosi ataupun ada faktor yang lain? Okey, dari sudut perbidayaan lama, kita katakan bahawa meroyan ni kita panggil meroyan disebabkan ia adalah akibat daripada darah kotor yang terkumpul di rahim. Dan orang lama panggil rahim ni dulu adalah batu merian. So daripada situlah terhasilnya ayat meroyan tu, di mana bermaksud kekotoran daripada rahim yang tidak habis keluar yang akhirnya mengganggu pada hormon tu sendiri. Ya. Mungkin dalam keadaan yang tidak suci ya. Ya, betul. Biasa kaitkan dengan bisikan. Jadi dia lebih kepada minda kot rasanya ataupun bagaimana penjelasannya? Dia macam ni, bila kita dah tak hormon dah tak balance, jadi emosi mudah terganggu. Jadi saya banyak pelanggan yang di mana mengalami halusinasi, mendengar, nampak benda pelik-pelik sebab dia dah start mengganggu pada dia punya kewarasan lah. So kat situ memang ada kait rapat. Ya, apa tanda awal yang orang tu meroyan? Dia kita bimbangkan. First kali memang stres. Jadi saya cakap walaupun kita stres hari-hari macam kami stres hari-hari, kami tak pergi pukul orang, bunuh orang kan, tapi disebabkan dari waktu berpantang tu dengan ditambah dengan ketidakseimbangan hormon tu, ditambah dengan stres, kita nampak first tu stres dulu. Kemudian bila stres tu tidak orang tak ada yang nak tanya kenapa, apa yang buatkan stres. Dia memendam. Kebanyakan ibu meroyan ni kita tengok dia banyak memendam. Dia tak bercakap dan orang keliling tak nak ambil tahu. Ya. Baik, kalau ada sebarang soalan kita akan terima di talian 77261603 ataupun kalau anda ada ruang untuk hubungi kami di Facebook MHI juga Instagram MHI TV3 boleh ajukan soalan. Baik, saya ingin tahu kalau tadi peringkat awalnya mungkin kerana stres ya, mungkin kerana banyak faktor. Mungkin sejak kandungan lagi dah ada stres yang tak diluahkan. Barangkali melibatkan ibu yang mungkin mengandung seorang diri tanpa suami. Juga banyak faktor penyumbang. Tapi terdapatkah jenis-jenis meroyan? Dari sudut perbidayaan lama, kita ada 7 jenis meroyan. Okey. Ada antara 7 ni ada yang efek pada fizikal, ada efek pada mental. Mental yang saya nak tekankan lah, iaitu kita kata meroyan api, meroyan di mana ibu tu tiba-tiba dia jadi baran selepas bersalin. Sedangkan sebelum tu dia jenis orang yang susah nak marah. Okey, yang kedua adalah meroyan kentung. Meroyan kentung ni saya dah alami lah dulu ya, sebab saya anak meninggal lah ya. Anak nombor 3 meninggal ketika dilahirkan. Dia sedih. Sedih tu maksudnya kalau dia dengar, dia tak boleh nak tahan perasaan dia. Dia akan sentiasa menangis.
Okey. Yang ketiga lebih kepada orang kata meroyan tinggal. Dia tak nak anak dia. Selalunya terjadi pada mangsa-mangsa rogol. Okey, so ataupun dia ada masalah dengan suami, dia tengok anak tu dia terbayang suami. Dia akan tinggalkan anak dia walaupun dia sayang, tapi dia akan tinggal. Kadang-kadang ada yang datang pusat saya, rawatan saya, dia bagi anak dekat saya. Dia kata, Kak Ais ambil lah, tolong jaga. Sebab dia dah sampai tahap stres tu lah. Itu dia. Meroyan api, meroyan kentung, meroyan tinggal. Tinggal. Okey, yang lagi Okey, yang part tu tersimpan kejap. kejap. Okey. Tapi yang paling banyak berlaku meroyan api lah. meroyan api. Disebabkan baran tiba-tiba. Baran. Dia terlampau baran. Sampai saya ramai yang PM saya cakap anak baru setahun lebih sebab dia dah lahirkan anak kedua kan. Anak tu dia boleh tolak ke dinding, boleh campak kalau menangis dia boleh pukul budak tu. Jadi kat situ dia dah tak boleh nak bezakan ini baru baby kan. So dalam keadaan meroyan ibu tu memang tak boleh nak fikir secara waras. Itu dia. Dan juga ditambah pula dengan suami yang tak memahami. Ada juga kes di mana baru dalam pantang pun suami dah lanyak ya. Sepak terajangnya sampai masuk hospital. Jadi itu menyebabkan mendorong pelbagai faktor yang sangat-sangat menakutkan. Baik, kita bincangkan lagi. Kalau anda ada soalan-soalan, simpan di tayangan kami. Nanti kita hubungi di 7726-1603, juga Facebook MHI dan juga Instagram MHI73 tentang isu meroyan ini. Tadi kita dah berikan 3 meroyan, jenis meroyan, api, kemudian ada meroyan kentur dan juga meroyan tinggal. Jadi kita harapkan mahu terhindar daripada perkara yang sangat menakutkan ini. Dan kita nak bersama nanti berehat seketika, kita nak beri laluan kepada berita terkini. Terus bersama dengan Nik Munirah untuk berita terkini di Studio A. Silakan kembali. Baik, terima kasih Nira, kembali kita di MHI. Dan masih kita bincangkan topik meroyan. Yang untuk anda baru bersama kami di MHI, kita membincangkan isu ini dalam konteks pengamal perubatan Melayu lama yang mana melibatkan ibu yang dalam keadaan hormon yang tidak seimbang, keadaan yang tidak suci. Ya. Dalam konteks kita Islam, kita percaya bahawa dalam tidak suci itu mungkin diperlukan segala bacaan-bacaan tertentu lah untuk menguatkan batin rohani. Di samping tadi telah pun kita kongsikan 3 jenis meroyan. Dapat kembali saya perkenalkan tetamu saya, Siti Aisyah Abdul Rahman, pengamal warisan peribadatan Melayu lama. Tadi dah kongsikan ya tentang meroyan api, meroyan kentung, meroyan tinggal. Tinggal ini merujuk pada anak tu tak diingini lah ya, dalam sebuah hubungan tu. Baik, yang keempat kalau dapat kita kongsikan. Okey, ini lebih kepada fizikal di mana kita panggil meroyan kulit. Di mana ibu lepas bersalin tu dia kena penyakit kulit yang kronik lah. Kita panggil gegata ataupun kelopak garam. Tiba-tiba je dia muncul sedangkan sebelum tu dia tak ada masalah pun dengan kulit dia. Yang kelima adalah meroyan bulu. Di mana bulu. Bidan cakap meroyan bulu ni di mana ibu ni dia senang kena seram sejuk lepas berpantang. Ini kemungkinan untuk ibu-ibu yang banyak sangat berkipas, beraircon, selalu mandi, banyak kali mandi dalam pantang sebab kita pantang ada atur cara kita. Betul. Kan. Lepas meroyan bulu tu kalau saya ingat adalah saya lagi 2 tu tak kena recall balik. Sebab saya terbaca juga satu artikel, kalau makanan kita berpantang tu kadang-kadang tak boleh diikut sebab katanya itu menu orang yang ketika itu orang Melayu dalam keadaan yang kesempitan ekonomi. Jadi makan air sikit. Jadi sebenarnya bukanlah menu yang betul tapi menu berpantang secara ekonomi tak terjadi lagi masa tu. Macam mana tu? Mungkin makanan yang diambil juga mungkin pengaruhi dari segi apa yang dihasilkan oleh tindakan. Ya. Orang lama berpantang makan nasi kadang-kadang dengan ikan kering ataupun dengan ladi hitam. Dia sebab apa? Dia lebih kepada biar berlebihlah kita ni berpantang, takut sakit. Sebab orang dulu-dulu bila berpantang dia hanya dengar cakap orang. Dia makan bayam sejuk, dia tak makan bayam. Dia makan ni bentan, dia tak makan. Jadi dia kekangan kat situ. Tapi macam kita ni, kita dah zaman sekarang kita kena makan benda berkhasiat. Ada ikan yang boleh dimakan, ayam boleh makan. Orang dulu tak bagi makan ayam kan. Dia hanya bagi makan nasi dengan kering je. Jadi kat situ bila ada orang masih mengamalkan amalan yang lama, nasi dengan ikan kering maksudnya dia tak ada cukup khasiat. Dia tak ada nutrition. Betul. Bila tak ada nutrition ni ibu akan mengalami masalah sembelit, kurang darah. Itu yang tak bagus. Itu pun menyumbang faktor stres. sebab bila badan dah tak sedap,
Dengan keadaan anak yang masih lagi baru, dia mudah stres. Jadi pemakanan ibu tu kena sedap, kena sihat, baru ibu tu rasa selesa dengan badan dia. Itu dia. Kalau ada sebarang perkongsian pengalaman, kalau juga ada sebarang soalan, anda boleh hubungi kami di talian 03 7726 dan 03, isu meroyan kita bincangkan. Baik, meroyan ini sebab ibu yang tadi dia perlukan sesuatu tapi dia tak ada nak bercerita. Dia banyak memendam. Betul. Jadi kalau rawatan tu apa yang sesuai? Mungkin kita sedia hari adalah rawatan yang moden. Kalau konteks Melayu lama ni apa yang akan dilakukan? Okey, kalau Melayu lama, kalau meroyan ni kita akan bagi makan ubat herba. Sebab kita kena balancekan balik hormon ibu ni. Jadi dalam ubatan herba seperti cekur, kacik Fatimah, kita ada jintan-jintan, temu-temu, benda ni semua membantu untuk balancekan balik hormon ibu. Dah terbukti bila rawatan itu diberikan pada ibu, ibu yang amalkan ni dia akan nampak lebih tenang. Dia tak terus okey. Rawatan perubatan komplementari sebegini memerlukan masa untuk Ada peringkat-peringkat lah kan? Ada peringkat. Lama. Paling awal 6 bulan kita baru nampak. Memang panjang, lama. Tetapi inilah kaedah yang paling selamat, tak ada efek pada buah pinggang, tak ada efek untuk jangka masa panjang. Dia tak memaksa sangatlah ya. Dia secara semula jadi. Semula jadi. Natural. Baik, ada pemanggil dari Sibu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Puan di talian, siapa tu di talian? Sikit. Puan Ashikin ya? Ya. Ada soalan ke nak kongsi pengalaman? Soalan dan pengalaman jugalah. Okey, silakan. Ya Puan. Tadi Puan cakap seram sejuk kan? Ya, betul. betul. Seram sejuk tu sejak dari lepas melahirkan ke? Lepas melahirkan. Sehingga sekarang? Lepas sebab melahirkan. sehingga sekarang saya rasa seram sejuk. Sekarang ni anak dah umur 2 tahun. Okey. Ada cara perawatan dia tak? Okey. Jadi untuk masalah seram sejuk atau Fitri kena faham ya, dan penonton kena faham, meroyan ni bukan sahaja berlaku masa kita tengah dalam pantang. Dia boleh berpanjangan bertahun-tahun, makan tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau 2 tahun tu memang normal lah ya. Kita panggil gelakan meroyan bulu, dia seram sejuk. Bila seram sejuk ni, dia kena berpantang balik. Amalan herba, and then dia kena pantang segala makanan sejuk dan berangin. Sampai dia rasa badan dia sihat balik. Ada soalan? Sebelum Puan Ashikin melahirkan anak, tak rasa macam seram sejuk tu dah berlaku atau macam mana? Tak ada. Masa anak-anak pertama dulu tak ada sebab saya ada makan jamu. Okey. Yang anak kedua ni saya tak makan jamu. Sebab kesian dekat dia sebab nak nusukan dia sampai 6 bulan kiranya. Lepas tu saya cuba jamu yang moden sekarang ni. Tak serasi dengan saya, cepat pening. Dan saya tak cari yang kampung punya jamu tu. Orang yang buat jamu kampung tu tak ada di kampung pula. Okey, seram sejuk tu sampai mengganggu urusan kehidupan ke ataupun macam mana? Ya, mengganggu juga sebab nak mandi, buka paip pun dah sejuk. Allah. Ya. Tak apa, nanti kita dengarkan jawapan lanjut daripada Puan Siti Aisyah ya. Ya, terima kasih Puan. Terima kasih Fitri. Okey. Assalamualaikum. Bagaimana? Mungkin terdahulu memang yang anak pertama tu mungkin dah biasa kan dengan mungkin jamu yang menjadi panas ya. Tapi yang kedua ni mungkin macam mana situasi kurang ni? jagaan. Okey. Sebab tu saya kata meroyan ni orang wanita akan rasa benda ni sebab dia very extreme. Dia akan very obvious. Maksud dia buka pipe tu pun dia dah rasa memang itulah simptom dia ya. Sedangkan kita kalau lepas bersalin tu badan kita sebenarnya akan menjadi macam mana kita anak dara dulu sebab kita dah jaga 44 hari makan ubat, diberi kerehatan. Okay? Jadi dalam kes Puan Ashikin ni tadi mungkin sebab dia dah lambat amalkan ubat herba tu, disebabkan itulah dia dah masuk angin meroyan sebab meroyan ni sifatnya angin ya. Dah terpendam dalam badan jadi dia kena berpantang balik makan. Tak boleh makan benda sejuk, tak boleh makan benda-benda berangin, benda apa-apa buah atau sayuran yang menjala tu kena dielakkanlah. Ya, sebab ada yang kata
tengok okey je aku. Mula-mula memanglah, tapi nanti dah masuk atas umur 40 tu dah mula akan terasa. Lain orang lain. Betul ya, ketahanan orang berbeza. Dan sebenarnya isu meroyan ini bukan hanya isu kewanitaan, tapi juga melibatkan siapa suami ataupun lelaki yang berada di sisinya. Sebab itu penting untuk kita mendampingi wanita yang berjuang ya. Lepas sakit-sakit berjuang dengan kelahiran, tiba-tiba diuji pula dengan stres, akan memberikan impak yang sangat negatif pada si ibu. Dan kita bersama dengan kaum bapa pula. Saya tak pasti sama ada nak tanya soalan ataupun nak berkongsi pengalaman. Cik Isa dari Johor, dari Tumpak sebenarnya, Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Isa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni. Okey, silakan. Tanda-tanda awal penyakit meroyan ni macam mana kita nak tahu tanda-tanda awal? Macam Cik Apabila Isa, kita dah tahu ya. tu, bagaimana kita nak mengubati dia? Apakah langkah-langkah keselamatan untuk keluarga, untuk apa? Cik Isa ada pengalaman tak, Cik Isa? Ya, Ada pengalaman tak? adalah jiran sebelah rumah ni. Oh, macam mana dia keadaan dia? Kadang dia ni sama apa ni? Dia duduk tak bercakap, siapa tak tegur. Dia kadang-kadang dia tak mau mandi. Itu ajalah. Tapi kita nak tahu tanda-tanda awal dia macam mana. Yang belum lagi lah, belum berlaku lagi lah ni. Yang dah berlaku kita tahu dah. Okey. Tanda-tanda awal orang yang baru nak jadi ni. Okey. InsyaAllah dengarkan jawapannya ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita ada juga sebut tentang jenis itu. Kalau murung macam mana? Okey, kalau dari segi kemurungan ni ya, ataupun kita boleh kata meroyan kentung ni pun sama jugalah kemurungan. Dia akan start dengan ibu tu dia akan zone out. Maksudnya dia berada di dalam dunia dia sendiri. Dia akan diam. Ramai orang kalau kenduri pun dia senyap. Kan kadang-kadang buat kenduri kekah kan kita perasan dia senyap. Dia banyak memendam. Dia banyak termenung. Sebab tu kalau saya menjaga ibu dalam pantang ni, saya pantang kalau tengok dia termenung. Kalau dia termenung tu saya akan cepat tegur. Nak makan ke, nak apa kan, jangan kasih dia. Sebab ibu dalam pantang ni dia senang memikirkan benda yang tak ada. Kadang-kadang suami dia pergi kerja elok, dia boleh fikir sampai suami dia ada perempuan lain. Boleh. Sebab emosi dia tu, maksud tu dia terbawa-bawa. Nak kalau yang saya pernah ada kes yang selalu sangat tengok cerita-cerita Korea lah orang cakap dalam pantang tu, dia terbawa benda tu. Dia rasa macam dunia dia pun dalam tu. Sebab tu bidan melarang ibu-ibu dalam pantang ni beremosi sangat, kawal. Dalam kawalan tu orang keliling kena ambil tahu. Kena tegur. Tak boleh terlalu sensitif dan sebagainya. Okey. Baik, ada lagi pemanggil. Ya. Dari Bukit Jalil kita terima panggilan. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Mimi ya? Ya, selamat pagi semua. Baik. Ada soalan ke Puan Mimi? Bukan. Ini adalah pengalaman Kak Mimi. Okey, silakan. Kak Mimi pernah melahirkan tahun 2002. Sehingga anak Kak Mimi meninggal dalam perut gara-gara Kak Mimi terlalu stres sangat dan memang Kak Mimi meroyan. Kak Mimi menjerit puas-puaskan hati dalam bilik seorang-seorang gara-gara suami. Sebab waktu tu memang semacam suami tak ambil kisah, itu dikira anak yang bongsu. Lepas tu bila pergi buat check up, doktor kata anak dah meninggal. Innalillah, dia kata anak dah tak boleh diselamatkan. Mungkin puan stres ke? Ya, saya stres selama sebulan. Masa tu kandungan umur berapa Kak Mimi? Kandungan masa tu? Kandungan Kak Mimi umur 6 bulan. 6 bulan dah? Hampir nak masuk 7 bulan. Doktor kata kalau 7 bulan dia dah normal, dah boleh dilahirkan. Tetapi ini baru 6 bulan, jadi dia belum berapa matang. Tapi jantina dia semua dah nampak. Gara-gara stres, Kak Mimi meroyan kepada penonton-penonton, kena berhati-hatilah. Kita memang tekanan emosi boleh membawa maut kepada kandungan kita dan juga kita juga. Masa tu Kak Mimi rasa Kak Mimi stres ke over stres? Masa tu memang dah over rasanya. Tapi Kak Mimi, Alhamdulillah, Kak Mimi boleh kawal dengan baca-baca ayat-ayat apa yang Kak Mimi tahu semua. Alhamdulillah, lepas tu
doktor pun nasihatkan, doktor cakap kita tak payah ingat benda-benda yang lama-lama. Saya tak ingat benda lama, tapi buat masa ni memang suami sedang menghadapi tak tahu tekanan apa di luaran. Dia memberi tekanan kepada Kak Mimi di rumah. Ketika tu anak yang atas-atas ada 3 lagi. Ada 4. Jadi macam mana yang meninggal anak yang kelima. Macam mana memulihkan semangat dan tempoh tu selepas anak kehilangan anak tu, lepas menjerit tu tempoh berapa lama untuk bertenang tu? Untuk bertenang tu ada pembantu rumah bekas pembantu rumah datang ke rumah. Dia menenangkan Kak Mimi, dia cakap jangan peduli dulu benda-benda yang tak sudah-sudah ni. Dia kata kemudian dia belikan Kak Mimi temulawak untuk diminum, untuk dimakan, tapi Kak Mimi suka berulam. Jadi Kak Mimi makan sebagai ulam. Jadi masa tu lapang sikit. Kemudian dia bancukan jamu buatan sendiri dari bukan akar-akar kayu, tapi macam kunyit, benda-benda yang tak ada racun, dia tak ada tinggi. Jadi Kak Mimi memang suka berulam macam daun cekur. Daun cekur pun boleh mewangikan badan, menghilangkan bau badan kan. Dan kita boleh Cik Fitri, kita boleh tenang juga. Sedap pun sedap. Jadi dari situ Kak Mimi cuba lupakan dulu, baca ayat-ayat yang Kak Mimi tahu. Alhamdulillah ada teman. Sebenarnya kena ada teman untuk berinteraksi kita bersama di sebelah kita. Walaupun waktu itu suami tak ambil pusing, tak ambil hal, tak ambil peduli. Kita sakit ke, kita nak mandi ke, kita tak larat ke, dia tak peduli. Dia yang dipeduli di luar. Itu yang jadi tekanan pada Kak Mimi ketika itu, sampaikan kandungan Kak Mimi tak selamat, tak boleh diselamatkan. InsyaAllah. Tapi saya doakan Kak Mimi kuat sampai sekarang. InsyaAllah moga bertemu kembali dengan anak tu di syurga nantilah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sekarang pula tulang belakang Kak Mimi dah masuk besi. Jadi tulang besi tu dah permanent sebab Kak Mimi gara-gara stres juga Kak Mimi jatuh di longkang. Jadi dah 3 tahun sudah dah bertukar dengan besi tulang Kak Mimi belakang ni. Alhamdulillah dah boleh berdiri. Kalau tak bertukar besi, Kak Mimi jalan seperti robot, Cik Fitri. Saya doakan Kak Mimi kuatlah ya. InsyaAllah dari sesuara Kak Mimi yang ceria tu insyaAllah akan membantu Kak Mimi ya. Doakan. Okay, terima kasih Kak Mimi hubungi kita di MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dugaan ya. Tapi kita banyak terima panggilan sebenarnya. Kita nak beri peluang pada pemanggil kita yang berikutnya. Mungkin nak kongsi pengalaman dan juga tanyakan soalan lagi. Okey, kita tinjau pula seketika di Facebook MHI. Okey, ini kiriman daripada Yomen Safia Sidik. Kesian wanita yang mengalami masalah meroyan. Sebenarnya dia mengalami gangguan emosi. Barangkali sejak dalam tempoh pantang 44 hari lagi dia sudah tertekan. Wanita sewaktu dalam pantang perlu berehat mental dan fizikal. Ambillah iktibar wahai para suami. Kesian si isteri, berilah dia rehat secukupnya selepas melahirkan zuriatmu. Seluruh urat, daging dan rahimnya bergetar sewaktu berhempah pulas menahan sakit 3 bersalin. Cukup tempoh badannya perlu diurut untuk membetulkan segala urat yang banyak bersimpul. Jangan terlepas pandang benda-benda yang remeh seperti ini. Baik, mungkin nak kongsikan pengalaman lah, Puan Aisyah. Mungkin ketika mengandung ataupun ada isu-isu dengan suami kan, yang mungkin ada benda yang tak lepas, jadi dia mungkin tersimpan ya. Jadi anak tu mungkin menjadi, katakan suami sampaikan anak-anak pun dia tak suka. Ataupun banyak lagi komplikasi yang berikutnya kan. Macam mana biasanya sebagai mak midan kan, yang dipercayai, memberikan motivasi sebegitunya. Okey, maksud Fitri kalau dia ada masalah dengan suami daripada mengandung. Kadang-kadang anak tu dia tinggal ketika anak pertama kan. Lah. Jadi suami kalau konteks suami tak ambil pusing, dia tinggal sementara mak betul nak datang tu, tinggal berdua je si ibu dengan si anak tu. Kadang-kadang kita takut tempoh kosong tu kan tak diisi tu. Sebab tu penting ada muafakat lah antara suami dengan isteri. Tetapi kalau sampai, saya banyak kes ya di mana isteri ni diabaikan ketika dalam pantang. Saya pun tak tahu kenapa. Dan disebabkan pengabaian tu kita tengok isteri ni memang tertekan. Jadi saya nak nasihatkan kepada wanita, maksudnya pasakkan pergantungan tu lebih kepada Allah lah. Kalau rasa suami dah tak mampu menjadi pembantu kita,
maksudnya kita kena lebih yakin. Saya ada satu cerita di mana pelanggan saya sendiri bila dia dalam keadaan macam tu, dia cakap berdoa tu banyak membantu sebenarnya. Sekurang-kurangnya dia kata walaupun tak ada, maksudnya walaupun tak ada orang yang membantu, tapi dengan doa tu dia dapat rasa kekuatan tu. Alhamdulillah dia tak meroyan dan stres. Saya lagi harap kalau ada yang mampu orang kata kembali balik kepada fitrah kita. Kalau dah semua dah membelakangkan kita ada Allah. Tu je saya boleh cakap. Itu dia. InsyaAllah kalau kita jenis yang kuat berzikir, sangat membantu ya. Kena sentiasa berzikir, kena sentiasa orang kata jangan lepaslah. Zikir tu memang tak boleh lepas, tapi kita sebagai manusia ni bukannya sentiasa beringat pun. Kadang-kadang kita kuat, kadang kita lemah ya. Kena iman turun naik kan. Jadi amalan tu kena bermula daripada kita mengandung lagi. Minta pada Allah doa agar mudahlah urusan berpantang tu, sebab kalau dah orang dah tak ambil tahu pasal kita dah tak ada siapa, ada dia je. Stop overthinking. Yes, betul. Baik, terima kasih Puan Siti Aisyah. Dan sikit kita rangkumkan dengan sudut pandangan Islam sebagai panduan untuk kekuatan kita bersama. Ini pedomannya. Bahasa Melayu kita untuk mudah faham, mereka dialami oleh perempuan yang selepas bersalin ataupun dalam pantang, dan ada juga yang mengatakan dalam tempoh 2 tahun. Mereka ni akibat keluar darah yang banyak ataupun gangguan perasaan ketika mengandung dan juga tekanan hidup ketika selepas bersalin. Ini yang menyebabkan mereka meroyan. Mereka akan tertekan, jiwa mereka tertekan dan dengar bisikan suara. Ingat, ini semua datang daripada syaitan. Sesungguhnya syaitan ini iri hati dengan manusia. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata, paling jelas. Mungkin kerana tekanan perasaan dan tekanan hidup yang menyebabkan bisikan itu akan datang. Manusia biasa ikut ilmu psikologi pun dia ada 3 minute at T-junction. 3 minit dekat persimpangan. Sama ada jadi baik ataupun jadi jahat. Ini yang penting, kawalan. Jadi kawalan yang paling baik menurut Islam adalah iman. Bagaimana nak dapat kekuatan iman? Mestilah memohon pertolongan daripada Allah melalui doa dan ibadah, juga zikir Allah. Sebenarnya ibu-ibu yang dalam pantang ataupun masih belum bersuci ataupun punya hadas yang besar, mereka masih boleh berzikir, membaca ayat Al-Quran. Contoh ayat yang paling bagus, Ayatul Kursi. Membaca Ayatul Kursi, membaca surah 3 Qul. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallah. Ini ayat yang penting yang diajar oleh Rasulullah. Selain membaca dalam hadis Nabi Muhammad, iaitu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu di langit dan bumi yang mampu memudaratkan aku melainkan dengan izin Allah. Ayat ini, hadis ini Nabi beritahu jaminan. Siapa baca pagi, petang, Allah akan selamatkan dia dari gangguan jin dan syaitan. Bagi keluarga pula yang berhadapan dengan tengok isteri dia berada dalam keadaan meroyan, antara zikir yang paling bagus iaitu membaca zikir Asma'ul Husna, Ya Latif, Ya Syahid. Ya Latif, Ya Syahid. Allah yang maha lemah lembut, lembutkanlah hati isteri aku ni, tenangkanlah jiwanya, dan juga maha menyaksikan. Ya Syahid, maha menyaksikan. Supaya setiap kali dia ingin buat sesuatu, dia rasa Allah maha melihat, tak jadi buat sesuatu yang tidak baik. Bagi anak-anak yang mempunyai masalah ibu yang meroyan, yang pertama sekali mesti doakan kebaikan untuk ibu dan memohon pertolongan daripada Allah. Doa, Ya Allah, selamatkan aku daripada sebarang bentuk bencana, terutama daripada ibu yang aku sayangi. Yang nombor 2, kita apa-apa pun doa. Jangan lupa, Muslim ni doa dulu, lepas tu baru berusaha. Usaha dia, apa yang paling penting kita kena buat, iaitu bila ibu berada dalam keadaan meroyan, kita cuba jarakkan diri. Jarak, lari, sembunyi, kunci pintu. Benda ni penting. Ataupun memohon bantuan daripada orang lain. Menjerit, buka, kalau boleh dah besar sikit, boleh buka pintu, panggil jiran supaya dapat membantu. Lelaki ada yang meroyan.
saya ada kes pesakit yang datang jumpa saya, dia meroyan. Meroyan bukan apa. Meroyan ini sebenarnya tekanan perasaan dan fikiran yang terlalu impact menyebabkan. Dan dia juga mempunyai masalah, contohnya masalah saka, masalah sihir ataupun masalah yang kita kaitkan dengan gangguan jin dan syaitan. Kalau ikut ilmu perubatan moden, dia panggil skizofrenia sebab dengar bisikan suara. Jadi apa berlaku? Samalah sejajar dengan Islam. Memohon pertolongan daripada Allah daripada bisikan was-was tu. Dan orang lelaki yang kena meroyan ni, dia lebih mudah dikawal sebenarnya. Sebab dia ada tempoh waktu yang lebih ringkas dan sekejap. Dia tak sampai 1 jam, 2 jam. Saya menyeru para suami ketika isteri sedang mengandung, tolonglah jangan ada krisis. Contoh, skandal dengan wanita lain ataupun terlalu ikutkan hobi, tinggalkan isteri berseorangan. Dan kemudian bila isteri telah bersalin, tolonglah tanggungjawab anda sepatutnya berada bersama isteri, kerana isteri berada dalam keadaan lemah, takut diganggu oleh jin dan syaitan, dan juga perlu juga kasih sayang dan perhatian daripada seorang suami. InsyaAllah kalau penuh kasih sayang, si isteri tidak akan meroyan. Wallahu a'lam. Dia peranan suami ya. Kadang suami ni lebih memikirkan diri ya, ataupun maaf cakaplah juga mungkin kes ibu yang berpantang meninggal sebab suami mahukan hubungan seksual ketika ibu berpantang. Ini satu perkara yang amat menyedihkan ya. Jadi suami kena kuatlah, kena bersama isteri, dampinginya dengan penuh cinta, juga masukkan rasa tenteram dan bahagia dalam jiwa si isteri. Lagi sekali nasihat untuk isteri-isteri, suami-suami dan orang sekeliling untuk membantu ibu yang diuji dengan meroyan ini. Pasti. Kena faham bahawa meroyan ni wujud. Kita digegarkan dengan cerita baru-baru ni, baru semua nak buka mata. Jadi berilah ibu ni secukupnya kerehatan. Sebab untuk suami, kalau isteri tu dah meroyan, hidup kamu dah tak macam biasa lagi ya. Ada yang sampai kes kena berhenti kerja sebab isteri dah nak kelar tangan, nak bunuh anak. Okay? Jadi meroyan adalah berpantang adalah kaedah mencegah daripada meroyan. Jadi berpantanglah dahulu sebelum kita nak kena berubat di kemudian hari, di mana berubat tu lagi sukar daripada berpantang. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Siti Aisyah Abdul Rahman, ataupun kita panggil Kak Ais ya. Ya, betul. Di kalangan yang biasa bersama dengan Puan Siti Aisyah, pakar perbidanan Melayu tradisional ataupun pengamal yang banyak berkongsi tentang perbidanan Melayu lama. Semoga memberikan manfaat untuk anda. Dan kalau ada mungkin perkongsian pengalaman lain, boleh lanjutkan di Facebook MHI dan juga di Instagram MHI TV3 untuk kita tambahkan ilmu ya. Tadi macam kita cerita Kak Mimi tadi, mungkin dari pengalaman Kak Mimi itu dapat kita kongsikan untuk kebaikan bersama. Baik, nanti kita akan bersama dengan Dato' Haziq Pilih untuk segmen Guaman hari ini. Semoga memberi juga manfaat. Kembali selepas ini di MHI.